membabitkan kluster seladah dilapor di Kuching dan Siam. Teratus 38 kes yang boleh Malaysia telah digemparkan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula pada 18 Mac yang lalu atas penularan wabak coronavirus yang merupakan sejenis virus daripada keluarga corona. Penyebaran virus ini adalah melalui rembesan titisan air dan menjangkiti seseorang itu jika titisan tersebut memasuki sistem pernafasannya. Antara simptom ketara yang jelas dilihat adalah sakit tekak, demam, batuk dan kesukaran untuk bernafas. Para petugas barisan hadapan merupakan salah satu pemangkin yang telah memainkan peranan penting dalam mengawal penularan COVID-19 di negara kita. Para petugas barisan hadapan ini terdiri daripada pegawai kesihatan dan anggota-anggota seperti Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dan sukarelawan. Mereka bersama ribuan petugas di seluruh negara adalah wira negara yang digelar Ungsong Heroes kerana keras sejak dari awal wabak ini dikesan. Mereka sanggup mengambil risiko berdepan sesuatu yang cukup asing yang tidak pernah mereka tangani sebelum ini. Pesakit akan dibahagikan kepada kluster tertentu mengikut kawasan penyebaran tersebut berlaku. Antara kluster yang terawal adalah kluster tabligh kerana penyebaran tersebut berlaku pada ahli-ahli agama dan anak-anak tahfiz. Walaupun jumlah pesakit yang meningkat secara mendadak adalah mengejutkan, kehadiran mereka amat disenangi oleh para frontliners dan memberi semangat kepada mereka. Antara faktor peristiwa ini amat disukai adalah disebabkan mereka mempunyai prinsip moral dan nilai yang tinggi. Perkara ini dapat membina kesedaran serta rasa bertanggungjawab yang tinggi untuk mengkuarantinkan diri agar dapat mengelakkan daripada berlakunya penyebaran wabak tersebut. Seterusnya, kluster tabligh seolah-olah memahami perit dan kepayahan yang dialami oleh para frontliners dan berusaha untuk memudahkan pekerjaan mereka. Mereka sedar penat lelah yang dihadapi frontliners, namun mereka hanya mampu mengikut segala arahan dan tidak mengeluh atas layanan yang diberikan. Kluster tabligh juga peka terhadap bahayanya wabak ini dan mengambil tahu isu semasa malah turut merisaukan penyebaran tersebut berjangkit kepada orang lain. Inilah contoh peradaban dan etika yang baik kerana mereka memegang teguh pada ajaran agama Islam untuk sentiasa mempunyai akhlak yang terpuji. Macam binatang dibuatkan orang yang nak dikuarantinkan. Penyebaran wabak COVID-19 semakin terkawal atas kerjasama yang diberikan oleh kluster sebelumnya. Namun begitu, setiap kluster mempunyai kerana masing-masing, terutamanya kluster luar negara yang dipanggil sebagai kluster kayangan atas sebab permintaan mereka untuk dilayan seumpama bidadari. Ini berlaku kerana kurangnya didikan dan penghayatan etika dalam diri dan memandang darjat pangkat sebagai pengukur keadaan sosial. Mereka menyangka untuk menerima layanan yang baik bersesuaian dengan hak status mereka dan perkara ini berasaskan alasan hanya memikirkan diri sendiri. Seterusnya, kluster ini mempunyai kurang fahaman tentang situasi yang berlaku dan mengapa tindakan sedemikian dilakukan. Mereka tidak sedar betapa kritikal situasi yang sedang dilalui dan tidak indah dengan peraturan yang ditetapkan. Kedegilan rakyat untuk mematuhi arahan yang menyebabkan para frontliner terpaksa menjalankan swab test di rumah mereka sendiri. Mengenai berita palsu, sehingga semalam Sikap keras kepala bukan sahaja berlaku dalam kluster pesakit namun turut juga berlaku di luar hospital. Sebagai contoh, terdapat banyak maklumat palsu yang disebarkan untuk menimbulkan rasa panik dalam kalangan rakyat. Mereka mempermainkan syarat SOP yang telah dikeluarkan dan melihatnya sebagai bahan gurauan. Faktor mempersendakan undang-undang ini berlaku atas perancangan kepentingan setiap individu memainkan peranan dalam membendung wabak ini.
Tambahan pula, ada yang berpendapat untuk mengambil kesempatan atas situasi ini dengan mencari publicity murahan seperti mempamerkan karakter yang menjengkelkan untuk mengambil perhatian rakyat dengan menghina mereka yang terlibat dalam menguruskan pandemik di Malaysia. Walhal, mereka tidak maklum bahawa situasi ini hanya memburukkan lagi keadaan yang sedang berlaku. Oleh itu, kita haruslah memberi pemahaman kepada masyarakat dengan memperbanyakkan info fakta di setiap media masa mengenai COVID-19 serta apakah signifikasi tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan serta Barisan Hadapan. Justeru hukuman yang setimpal harus dilaksanakan dengan mengenakan denda yang lebih berat kepada mereka yang melanggar undang-undang tanpa mengira pangkat sebagai pengajaran kepada orang ramai. Sekali kita haruslah menyedari bahawa pembentukan etika tidak bermula dari pengaruh keluarga untuk membentuk anak-anak yang baik. Kita juga harus mengambil serius mengenai mata pelajaran sivik, agama Islam dan moral agar etika dalam kalangan masyarakat dapat dibentuk dari bangku sekolah lagi. Konklusinya, walaupun terdapat segelintir masyarakat yang berkelakuan sebegitu, masih ramai rakyat yang mempunyai nilai etika yang tinggi serta turut menjadi inspirasi dan membuka mata orang ramai untuk lebih menghargai pengorbanan frontliner. Mereka menggunakan kelebihan diri untuk menunjukkan rasa penghargaan seperti menjahit pemakaian PPE, memberikan makanan dan menunjukkan sokongan terhadap frontliner untuk meneruskan perjuangan. Etika diri jelas diwajibkan oleh setiap individu tanpa mengira bangsa, agama, usia dan keupayaan diri.